Selamat pagi murid-murid, apa kabar anda hari ini? Tentu sehat. Hari ini Cikgu Indra ingin mengajar anda sebuah teknik ataupun kaedah yang mudah yang di mana anda boleh mengaplikasikan dalam pembelajaran penulisan karangan bahasa Melayu. Okey, sebelum itu, hari ini anda pula meneka bahagian manakah ataupun tajuk apakah yang Cikgu Indra ingin mengajar anda? Jom bersama Cikgu Indra. Perhatikan di sini. Apakah gambar yang telah Cikgu Indra tunjukkan di sini? Boleh anda meneka? Pandai. Ya, betul, tepat. Bermain bola. Gambar ini adalah tentang bermain bola. Bagaimana pula dengan gambar yang kedua? Boleh anda cuba meneka? Ya, betul. Bersenam. Bagaimana pula gambar ketiga? Masih dalam fikiran anda? Ya, tepat. Berjoging. Di sini anda boleh nampak 3 gambar yang menunjukkan bermain bola, bersenam dan berjoging. Ketiga-tiga gambar ini menunjukkan apa? Ya, betul. Menunjukkan kata kerja. Ini adalah sebuah kata kerja dan kedua dan ketiga. Di sini ada 3 kata kerja ataupun kita juga boleh sebut sebagai apa? Aktiviti. Ada 3 aktiviti ataupun kata kerja yang telah Cikgu Indra kemukakan. Bila anda nampak saja kata kerja, aktiviti, bahagian mana? Ya, tepat. Bahagian A, iaitu bahagian bina air. Tepat anda. Syabas. Sebelum kita mendalami dengan teknik ataupun kaedah yang mudah yang Cikgu Indra mengaplikasikan kepada anda, jom kita mengimbas kembali dari segi pemarkaan. Seperti mana yang kita tahu, untuk bahagian A diberikan 10 markah. 1 ayat, 2 markah. 5 ayat, 10 markah. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan 2 markah? Jom di sini. Untuk mendapatkan 2 markah, kita perlu ingat pelbagai aspek yang telah diperhatikan. Bagaimana mereka memperhatikannya? Dia memerhatikan atau beliau yang sedang menandakan kertas akan memerhatikan jawapan anda berdasarkan analitik. Dia secara analitik. Maksud analitik adalah secara apa? Dia akan terperincikan setiap ayat yang anda tulis. Untuk mendapatkan 2 markah, murid-murid ya, jangan takut. Satu kaedah yang paling mudah dan senang anda boleh dapat. Nanti Cikgu Indra akan memperkenalkan kepada anda. Sebelum itu, untuk 2 markah, pastikan anda tulis ayat gramatis. Kedua, anda mesti menepati bahan grafik yang terdapat dalam gambar itu. Ketiga, peluasan subjek dan predikat. Yang keempat, penggunaan kosakata yang meluas dan mesti sesuai. Dan ejaan dan tanda baca mesti betul. Jika anda mengikuti kelima-lima kriteria ini, maka anda secara automatik akan diberikan 2 markah. Ada kalanya kita buat beberapa kesilapan yang menyebabkan kita diberikan 1 markah. Jom kita tengok apakah kesilapan kita buat. Kita masih buat ayat yang gramatis seperti mana kita tulis pada ayat ke-2 markah. Menepati bahan grafik. Cikgu Indra masih sama juga untuk 2 markah. Betul, tepat anda. Peluasan subjek dan predikat pun betul. Penggunaan kosakata pun meluas dan sesuai. Tetapi anda melakukan kesilapan anda dalam apa? Ejaan dan tanda baca. Semasa anda menulis, tanpa disedari, anda melakukan kesilapan sebegini. Nanti Cikgu Indra akan terangkan bagaimana untuk mengelakkan kesilapan itu. Yang ketiga, ada kala murid langsung tak dapat markah. Ini bermakna murid itu menulis ayat mereka tidak sesuai dan tidak berkaitan dengan gambar yang diberikan. Ataupun penggunaan kosakata itu tidak sesuai maupun terdapat banyak kesilapan ejaan maupun tanda baca. Anda ingat, jangan sesekali mengulangi kesilapan sebegini. Rugi anda dapat 0 markah. Nanti Cikgu Indra
mula memperkenalkan kepada anda sebuah teknik ataupun kaedah yang paling mudah untuk mendapatkan 2 markah. Bukan 1 markah, bukan kosong markah. Tetap anda boleh dapat 2 markah. Bagaimanakah tekniknya? Sebelum itu, anda perlu tahu juga dalam bina ayat ada pelbagai bentuk soalan yang akan dikemukakan. Antaranya ada gambar yang mengeluarkan tentang aktiviti, ada juga yang mengeluarkan suasana, ada juga yang mengeluarkan tentang kegunaan, jadual, graf, dan juga cara-cara dan langkah-langkah. Ada banyak bentuk yang akan keluar dalam bahagian A. Tetapi untuk hari ini, Cikgu Indra ingin membantu anda untuk menulis ayat yang gramatis dalam bahagian cara-cara dan langkah-langkah. Jom bersama Cikgu Indra untuk mendapatkan maklumat yang terperinci lagi. Sebelum itu, anda jangan takut. Kebiasaannya, gambar ataupun apa jua bahan grafik yang dikeluarkan pada bahagian A, biasanya dia akan melingkupi tema ini, iaitu kekeluargaan, kebersihan dan kesihatan, kemasyarakatan, keselamatan, perpaduan, patriotisme dan kewarganegaraan, warisan bangsa, alam sekitar, sains dan teknologi, pertanian dan keusahawanan. Ini adalah 11 tema di mana anda ditanyakan untuk membina ayat dalam bahagian A. Bukan saja bahagian A, cuma Cikgu Indra juga memberi penekanan kepada anda 11 tema ini juga akan ditanyakan dalam ulasan maupun karangan. Tetapi Cikgu Indra buat penekanan kepada anda untuk menulis ayat. Cikgu Indra nak bagi anda sebuah tip. Bagaimana kamu menulis ayat? Senang saja. Apabila anda diberikan sebuah gambar ataupun bila anda buka soalan bahagian A, yang pertama yang anda perlu buat apa? Cari aktiviti ataupun suasana ataupun kegunaan dalam gambar. Itu yang anda patut kena buat. Bulatkan, carikan. Yang kedua, bulatkan. Cikgu dah sebut tadi. Dan senaraikan aktiviti ataupun suasana, kegunaan graf dan sebagainya berdasarkan gambar itu. Ingat, pertama cari, bulatkan dan senaraikan. Kemudian, apa yang anda perlu elakkan? Biasanya, tanpa disedari juga, kita buat kesilapan ini. Hari ini Cikgu Indra ingin membuat penekanan kepada anda supaya tidak mengulangi kesilapan ini. Baik murid-murid, jom. Apakah kesilapan yang patut kita elakkan? Penggunaan kata ganti nama diri. Saya, keluarga saya, emak saya, dan berkaitan dengan diri sendiri. Tidak boleh anda tulis dalam bahagian A, bina ayat. Ingat ya, tak boleh guna kata ganti diri pertama. Yang kedua, menulis waktu, contohnya pada waktu petang. Sedangkan tidak dinyatakan dalam gambar. Jika dalam gambar itu telah dinyatakan waktu malam, waktu pagi dan sebagainya, anda boleh nyatakan semasa anda menulis ayat. Tetapi bila anda dalam gambarnya tiada dinyatakan, tidak dinyatakan situasi, iaitu tidak menyatakan waktu ataupun masa, jangan sesekali suka-sukanya kita tuliskan. Kemudian menuliskan nama tempat, contohnya berkelah di Pantai Port Dickson. Jika dinyatakan juga sama seperti yang dua tadi, jika dinyatakan maka anda boleh tulis. Jika tidak dinyatakan, jangan sekali-sekali anda tuliskan dalam ayat anda. Seterusnya, anda masih ada beberapa perkara yang perlu dielakkan. Antaranya, tidak membina ayat. Gambar ini, gambar di atas menunjukkan. Anda ingat ya, gambar di atas menunjukkan itu menunjukkan bahagian apa? Ya, tepat, ulasan. Maka jangan gunakan perkataan-perkataan itu semasa anda menulis ayat. Tidak boleh menggunakan penanda wacana permulaan ayat. Contohnya apa? Sejak kebelakangan ini. Selain itu,
Bukan itu sahaja. Semua itu anda tidak boleh gunakan semasa anda tulis ayat. Yang seterusnya, jangan ulang perkataan melebihi 2 kali. Contohnya, seorang, sedang, perkataan sebegini anda tidak boleh ulang sebanyak 2 kali bila anda tulis ayat. Tibalah masa Cikgu Indra ingin berkongsi kepada anda cara ataupun teknik yang mudah untuk anda mendapat ayat gramatis dan dengan 2 markah. Jom bersama Cikgu Indra. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teknik untuk menjawab gambar jika keluar langkah-langkah maupun cara-cara. Kalau keluar situasi sebegini, ayat anda mesti mula dengan sama ada kita ataupun frasa nama. Inilah dua-duanya yang biasa kita boleh mulakan dalam permulaan ayat kita. Nampak? Tibalah masa ya Cikgu Indra nak memperkenalkan kepada anda sebuah teknik untuk menjawab soalan bina ayat bersituasikan langkah-langkah maupun cara-cara. Teknik WHP MPH. Cikgu Indra, susah ya nak ingatkan. Tentu anda terfikir dalam pemikiran anda. Jangan risau. Cikgu Indra ingin membantu anda. WHPM PH. Anda boleh ingat sebegini. W menunjukkan, anda ingat dalam pemikiran anda, W, wah. H menunjukkan harimau. P menunjukkan pun. M menunjukkan makan. P menunjukkan pizza. H menunjukkan hat. Bila kamu cantumkan ke semua ini, anda akan sebut, wah, harimau pun makan Pizza Hut. Kita pun terfikir, betul ke harimau makan Pizza Hut? Tentu tidak. Kemungkinan besar ada, kita tak tahu. Dengan teknik ini, anda boleh mengaplikasikan dalam penulisan bahagian A, bina ayat dengan jawapan yang tepat, penulisan yang tepat untuk mendapatkan 2 markah. Ingat, sebut lagi sekali. Wah, harimau pun makan Pizza Hut. Itulah tekniknya WHP MPH. Wah, harimau pun makan Pizza Hut. Apa itu cikgu? Cikgu akan terangkan kepada anda satu persatu. Bila sebut W, maksudnya wajarlah. H menunjukkan haruslah. P menunjukkan patutlah. M menunjukkan mestilah. P menunjukkan perlulah. Dan akhir sekali H menunjukkan haruslah. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita akan gunakan semasa kita menulis ayat tentang langkah-langkah maupun cara-cara. Sebab tu Cikgu Indra tadi mengingatkan anda, ingat, wah, harimau pun makan Pizza Hut. Dengan teknik itu, anda akan mulakan ayat anda dengan kita ataupun frasa nama. Kemudian anda hanya boleh pilih mana-mana 5 daripada di sini. Kamu nampak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini. Anda pilih 5 saja. Mengikut kesukaan anda, mengikut kesenangan anda, mengikut kemudahan anda. Anda pilih 5 perkataan yang bersesuaian kepada diri anda. Lepas tu, anda akan tambahkan dengan sukadi. Apa itu sukadi? Jom kita tengok apa maksud sukadi. Bila anda menepati teknik ini, anda dapat menulis ayat gramatis. Itu dia sukadi. S itu menunjukkan supaya. U menunjukkan untuk. K menunjukkan kerana. A menunjukkan agar. D menunjukkan dengan. Ini semua adalah apa? Kata hubung tepat anda, bijak anda untuk menjawabkan soalan mengapa. Dengan menanyakan mengapa, kamu gunakan kata hubung sukadi ini untuk menerangkan isi anda nanti. Gambar. Sebelum itu, Cikgu Indra ingin mengingatkan anda, bila dapat saja gambar itu,
Jangan sesekali terus tulis ayat. Okey, anda perlu bacakan arahan dulu. Seperti mana? Gambar di bawah menunjukkan langkah-langkah mengurangkan risiko kesihatan akibat COVID-19. Tuliskan 5 ayat yang lengkap tentang langkah-langkah mengurangkan risiko kesihatan akibat COVID-19 berdasarkan gambar di bawah. Anda ingat ya, ini adalah bukan lama situasi, keadaannya adalah yang terbaru yang kita masih dalam mewar-warkan takutnya dengan COVID-19. Kalau keluar soalan sebegini, bagaimana caranya untuk kita menjawab? Apabila sahaja anda dapat, anda perlu bulatkan ataupun senaraikan apakah isi penting bagi gambar tersebut. Yang pertama, seperti mana yang kita tahu kerajaan menerapkan setiap hari melalui berbagai media massa. Antaranya, sentiasa membasuh tangan. Yang kedua, kurangkan aktiviti luar. Ketiga, gunakan topeng pernafasan. Yang keempat, segera mendapat rawatan jika mendapat simptom COVID-19. Dan kelima, elakkan diri daripada individu yang mempunyai gejala. Ini adalah 5 isi yang anda perlu catatkan ataupun senaraikan. Disebabkan kata kuncinya adalah langkah-langkah. Jangan lupa anda perlu gariskan kata kunci sebegini dan bulatkan apakah kehendak soalan sebenarnya. Jom kita tengok bagaimana caranya untuk menjawab. WHP MPH. Lebih mudah Cikgu Indra kata apa tadi? Wah, harimau pun makan Pizza Hut. Betul? Kemudian kamu tambahkan dengan suka di, iaitu apa? Kata hubung. Dan pada awal ayat, jangan lupa kita akan mulakan ayat itu sama ada kita ataupun frasa nama. Okey, kita tengok gambar pertama yang kita senaraikan tadi, iaitu sentiasa membasuh tangan. Bagaimanakah caranya untuk bina ayat? Ya, contoh seperti mana Cikgu Indra kata tadi, dalam ayat ataupun dalam gambar ini Cikgu Indra pilih kita, sebab tu Cikgu Indra bulatkan di sini supaya anda mudah faham. Kita daripada WHP MPH ataupun wah harimau pun makan Pizza Hut, Cikgu Indra pilih H, iaitu apa? Hendaklah sentiasa membasuh tangan. Kamu nampak ya? Sentiasa membasuh tangan dengan bahan pencuci tangan. Okey, itu adalah apa? Okey. Kita tengok balik ya. Kamu nampak ya, membasuh tangan adalah apa? Aktiviti dia dengan cikgu gunakan kata hubung di dengan bahan pencuci tangan. Dan cikgu gunakan semula supaya dapat membebaskan tangan daripada kuman. Ataupun kita juga boleh tulis begini. Kita, betul, hendaklah, pilihan daripada sini, sentiasa membasuh tangan adalah berdasarkan gambar dengan adalah kata hubung, bahan pencuci tangan supaya adalah kata hubung semula, dapat mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Ini adalah ayat-ayat yang kita boleh bina dengan menggunakan teknik. Ada lagi ya, banyak ayat yang kita boleh guna. Cikgu Indra cuma tunjukkan beberapa contoh ayat sahaja. Okey, kita pergi kepada gambar kedua. Gambar kedua yang kita senaraikan sebentar tadi adalah apa? Kurangkan aktiviti luar. Okey, bagaimana pula kita buat ayat? Kamu nampak ya? Okey, di sini kita pilih apa? Frasa nama. Cikgu bulatkan frasa nama di mana setiap insan. Daripada WHP MPH, cikgu pilih apa? P. Perlulah mengurangkan aktiviti luar, iaitu apa? Ini berdasarkan gambar ini agar kata hubung dapat mengawal penyebaran jangkitan COVID-19. Kemudian ayat kedua, setiap insan perlulah menggunakan aktiviti luar dan tinggal di rumah agar dapat mengawal penyebaran jangkitan COVID-19. Cikgu Indra, kamu nampak ya, Cikgu Indra kuningkan. Itu adalah
situasi ataupun kata ataupun idea yang kita dapat daripada gambar itu. Bagaimana pula dengan gambar ketiga? Ya, gambar ketiga menggunakan topeng pernafasan. Okey, contoh anda tengok ya di sini. Semua rakyat, frasa nama, wajarlah pilihan daripada di sini menggunakan topeng pernafasan, iaitu berdasarkan gambar untuk kata hubung menggunakan risiko kesihatan akibat COVID-19. Ataupun anda juga menulis ayat semua rakyat wajarlah menggunakan topeng pernafasan yang berkualiti untuk mengurangkan risiko kesihatan akibat COVID-19. Anda kena ingat ya, ini adalah bezanya hanya di belakang sahaja. Itu kita kata perluasan kosakata. Bagaimana kalau anda memainkan kosakata anda itu? Okey? Kemudian kita tengok contoh ayat yang ketiga. Untuk dapatkan 2 markah, okey. Segera mendapat rawatan jika mendapat simptom COVID-19. Okey. Bagaimana ayat yang kita boleh buat? Contoh, kita tengok di sini. Masyarakat haruslah, kamu nampak ya, frasa nama, segera mendapatkan rawatan jika terdapat simptom COVID-19. Yang cikgu kuningkan adalah berdasarkan gambar dan pilihan kata hubung supaya dapat menyelamatkan nyawa tersirat. Okey. Ya, ataupun anda juga boleh tulis ayat sebegini. Masyarakat haruslah segera mendapatkan rawatan di hospital jika terdapat simptom COVID. Cikgu pilih apa? Supaya dapat menyelamatkan nyawa. Okey, itu adalah kita mainkan dengan kata kita. Okey, anda tulis ayat sebegini, tetap anda akan dapat 2 markah di mana anda dapat menulis ayat gramatis. Okey, bagaimana pula dengan gambar seterusnya? Gambar terakhir, gambar yang kelima. Elakkan diri daripada individu yang mempunyai gejala COVID-19 yang seperti mana yang kita senaraikan pada awal hari tadi. Ini dia. Okay, dalam gambar ini kita boleh tulis kita, pilihan cikgu kita, patutlah pilihan daripada di sini. Cikgu pilih P, patutlah. Elakkan diri daripada individu yang mempunyai gejala COVID-19 berdasarkan gambar ini. Cikgu pilih A, agar kata hubungnya dapat menangani rantaian jangkitan. Ataupun anda juga boleh tulis kita patutlah elakkan diri daripada individu yang mempunyai gejala COVID-19 agar dapat menangani rantaian jangkitan untuk keselamatan diri dan keluarga. Ini lebih terperinci, lebih mantap lagi. Kita akan membiasakan diri kita menulis ayat sebegini. Saya, Cikgu Indra, beritahu anda, tetap anda boleh dapat 2 markah kerana anda menulis sebuah ayat yang sangat gramatis. Beginilah. Apabila anda habis jawab ataupun sudah tulis, anda akan tulis begini dalam kertas tulisan anda, kertas jawapan anda. Beginilah bentuk ayat yang anda akan senaraikan. Cikgu Indra ingin menekankan dan juga memberi peringatan kepada anda apabila anda tuliskan ayat, jangan lupa gariskan. Jangan lupa gariskan apakah kita orang kata apa? Apakah kata kuncinya yang perlu kita tunjukkan kepada pemeriksa supaya mereka senang untuk tanda. Contohnya membasuh tangan, mengurangkan aktiviti luar, menggunakan topeng pernafasan, mendapatkan rawatan, elakkan diri daripada individu yang mempunyai gejala COVID-19. Bila anda senaraikan ini, anda akan dapat gambaran ayat anda sebeginilah dan anda tepat boleh dapat 10 markah per 10 markah. Okey, sebelum itu Cikgu Indra ingin mengimbas kembali pembelajaran kita hari ini, iaitu Cikgu Indra hari ini memperkenalkan kepada anda sebuah teknik yang baru. Ingat lagi? Apa dia? Wah, harimau pun makan Pizza Hut. Wah, harimau pun makan Pizza Hut. Ataupun anda juga boleh ingat WHP, MPH. Lebih mudah, wow, harimau pun makan Pizza Hut. Okey, ingat lagi apa maksud W? Yes, tepat anda.
W menunjukkan wajarlah, haruslah, patutlah, mestilah, perlulah, dan juga harus, dan akhir sekali adalah apa? Haruslah. Ini adalah teknik yang dimana anda boleh mengaplikasikan untuk menulis soalan jenis langkah-langkah dan cara-cara. Hari ini Cikgu Indra membantu anda untuk menulis sebuah ayat yang gramatis untuk mendapatkan markah penuh dalam bahagian A. Jangan lupa anda cuba melatihkan diri anda dengan teknik sebegini, tentu anda akan berjaya nanti. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.